Soalan yang pertama yang saya terima daripada jemaah, orang yang berilmu, beriman dan juga mempunyai sifat takwa, ikhlas dan bertawaduk, mengapa kita masih bergaduh sama kita? Ini jawapan daripada jemaah. Tafadhal, masykur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, damaikanlah baina akhawaykum. Bila mana ada perselisihan di antara kamu yang bersaudara itu. Kalau Allah suruh kita mendamaikan saudara kita yang berselisih, maknanya iman itu terdedah dengan ancaman daripada syaitan untuk kita berselisih. Jadi perselisihan itu daripada mana? Daripada syaitan. Inna syaitana yanzighu bainahum. Inna syaitana yanzighu bainahum. Asy-syaitan yanzigh. Yanzigh itu yufsid, suka menanamkan permusuhan, kebencian bainahum, antara kamu. Jadi yang menyebabkan pertama orang-orang beriman itu berselisih adalah syaitan. Macam mana syaitan? Kita tak nampak syaitan wujud di hadapan kita bagi tahu buat batu api supaya bergaduh. Tak. Pasal kita bagi laluan kepada syaitan melalui hati tadi untuk kita hasad, dengki, benci kepada orang lain. Kita mesti tahu bahwasanya ada satu janji. Yang janji itu diutarakan oleh syaitan. Janji yang diutarakan oleh syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan apa yang dikatakan oleh syaitan. Arti terjemahannya, saya akan datangi mereka anak-anak Adam ini daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Untuk apa? Sehingga mereka itu tidak ada yang bersyukur kepadamu. Yakni tidak bersyukur dengan nikmat persaudaraan dan nikmat iman. Sehingga kita yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala ingin dirosakkan melalui syaitan. Apakah tujuan utama syaitan mengganggu manusia? Bergaduh. Kita dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya syaitan itu mempunyai kerajaan. Kerajaannya itu di laut. Ada satu perjumpaan yang ditetapkan oleh syaitan, oleh iblis dengan tentera-tenteranya daripada syaitan. Bila mana perjumpaan itu masing-masing syaitan akan datang bagi tahu kepada iblis, kalau saya berjaya menyebabkan si fulan tinggalkan salat, saya berjaya si fulan itu dia tak berpuasa, saya berjaya si fulan itu adalah berzina. Kata iblis mengatakan, okey, boleh tahan. Tapi kalau bahasanya not bad. Tapi bila mana itu iblis mendengarkan daripada syaitan yang berkata kepada iblis, saya berjaya telah memisahkan di antara dua orang yang berpasangan. Baik itu suami istri, atau itu persahabatan, atau mak dengan anak, atau ayah dengan anak, bergaduh, berselisih. Kata iblis mengatakan, you are the one. Duduk sebelah sini. Yang dipuji. Ini athar disebutkan demikian bagaimana iblis mengedepankan syaitan yang berjaya untuk memecah belah antara manusia, antara umat Islam. Diletakkan di sebelah. Oleh siapa? Oleh iblis. Dalam Quran, ketika Allah ceritakan tentang masalah ilmu sihir, dalam kisah Nabi Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu
وما كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Kemudian ayat itu menyebutkan tentang faidah daripada ilmu sihir itu, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka orang-orang yang menggunakan ilmu sihir. Sihir daripada ilmu siapa? Syaitan. Apakah kejayaan ilmu syaitan bila mana ingin dipergunakan? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, yang memisahkan pasangan dengan pasangannya. Itu daripada ilmunya syaitan. Idzan permisalan yang diberikan oleh Allah akan kejayaan ilmu syaitan dengan perpecahan dan perpisahan antara pasangan, itu punca utama tujuan syaitan. Kembali kepada hadis dalam Sahihul Bukhari, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun." Ini syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang yang salat, akan tetapi ridha dengan at-tahrish. Untuk disembah oleh orang yang salat, akan tetapi ridha dengan at-tahrish. Syaitan dah give up. Aku dah tak boleh disembah. Tapi syaitan meletakkan poin objektif yang kedua, selain daripada hendak untuk disembah. Apakah objektif yang kedua? At-tahrish. Apakah tahrish? Yang menimbulkan batu api hubungan satu dengan yang lain. At-tahrish, namam, yang mengadu domba. Tahrish, yang menimbulkan api permusuhan. Ini kerja bermula daripada syaitan. Daripada manakah syaitan masuk? Hawa nafsu. Berarti kalau kita mempunyai jiwa permusuhan kepada orang lain, kita terpedaya dengan tipu daya syaitan untuk bergaduh sesama kita. Idzan, kenapa boleh timbul pergaduhan sesama kita walaupun kita ini beriman? Idzan, kenapa boleh timbul pergaduhan sesama kita walaupun kita ini beriman? Sebab orang-orang yang beriman membuka ruang kepada syaitan untuk masuk supaya kita bergaduh.